Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Ringkas TVS bersama saya, Selasia Safian. Jadikan zodiak lembu emas pada sambutan Tahun Baharu Cina ini sebagai satu inspirasi untuk terus melangkah gagah dan cekal dalam kehidupan. Demikian peringatan yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pein Sri Abdul Taib Mahmud. Menurutnya, mereka yang lahir pada tahun lembu emas ini mempunyai pewatakan gagah perkasa dan boleh diharapkan. Jelasnya lagi, penduduk Sarawak perlu menjadikan karakter ini sebagai inspirasi dalam mengejar kemajuan, terutamanya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menangani jurang pembangunan dengan memberi penekanan kepada usaha meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan luar bandar. Ini kerana tambahnya, setiap anak Sarawak mempunyai peranan penting untuk dimainkan bagi memastikan Sarawak mencapai kemajuan dan kesejahteraan ke arah tahun 2030 dan tahun-tahun berikutnya. Mereka juga perlu kekal komited dan bertekad untuk terus bekerja keras ke arah mencapai matlamat pembangunan. Sementara itu, beliau turut menyatakan bahawa ketika ini suasana perpaduan dalam kalangan rakyat sudah berubah sama sekali berbanding pada tahun-tahun awal kemerdekaan. Ini jelas bahawa rakyat kini sudah memupuk semangat nasionalisme yang membolehkan mereka untuk bekerjasama demi kepentingan negeri dan negara. Susulan sekatan pergerakan penuh selepas terdapat kes positif COVID-19 di kuartus Institusi Pendidikan Guru IPG Kidurong, Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu mula mengagihkan bantuan makanan kering ke kawasan itu. Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu, Teddy Ajin berkata, bantuan makanan kering itu adalah untuk tempoh 2 minggu atau sehingga tamat sekatan pergerakan penuh yang bermula 11 hingga 24 Februari ini. Katanya bantuan makanan kering itu bagi membantu menyediakan makanan asas untuk mereka yang terjejas dan pada waktu yang sama meminta penghuni mematuhi arahan serta prosedur operasi standard SOP seperti yang telah dikeluarkan oleh JPBNS dan Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Sehubungan itu, Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu juga akan menjalankan pengesanan secara aktif di kawasan terbabit. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS mengesahkan satu kluster terkini telah diumumkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak iaitu kluster Nangalican dalam daerah Julau. Ini susulan kepada pengesanan 23 kes COVID-19 di Rumah Banyang. Menurut kenyataan JPBNS, kes indeks kluster berkenaan adalah kes ke-5008 iaitu seorang lelaki warga tempatan. Kes dikesan melalui saringan bergejala di Klinik Kesihatan Julau pada 1 Februari lepas setelah mengalami demam dan batuk sejak 27 Januari. Walau bagaimanapun, hasil pengesanan kontak rapat mendapati penambahan 22 kes lain. Seramai 116 individu telah disaring dan 23 kes dikesan positif COVID-19 termasuk kes terbaru. Sementara itu, JPBNS melaporkan 16 kluster masih aktif di negeri ini. Penduduk lelaki di Malaysia melebihi penduduk perempuan iaitu masing-masing 16.83 juta dan 15.9 juta. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, ini berdasarkan laporan demografi di mana penduduk Malaysia dianggarkan 32.71 juta pada suku keempat tahun 2020. Menurutnya lagi, ia meningkat kepada 0.4% daripada 32.59 juta pada tempoh sama 2019. Daripada jumlah tersebut, 29.85 juta orang ataupun bersamaan dengan 91.2% merupakan warga negara, manakala 2.87 juta orang iaitu bersamaan dengan 8.8% adalah bukan warga negara. Sehubungan itu, jelas Muhammad Uzair lagi, penduduk berumur 0 hingga 14 tahun menurun pada suku tahun keempat 2020, iaitu daripada 7.63 juta pada suku tahun keempat 2019 kepada 7.57 juta. Kelahiran baru pada suku keempat 2020 juga menurun iaitu sebanyak 2.5% berbanding suku tahun keempat 2019 dengan 124,384 kelahiran. Bagaimanapun tegasnya lagi, trend ini masih selari dengan negara-negara maju yang menuju ke arah penuaan penduduk.
Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi orang pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 apabila bekalannya sampai di Malaysia hujung bulan ini. Perkara itu disahkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Hairi Jamaluddin. Sementara itu, kata Khairi, Malaysia hanya akan selamat daripada pandemik COVID-19 jika penduduk termasuk bukan warga negara yang menetap di negara ini telah menerima vaksin. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Salazar Safian, salam hormat dan jumpa lagi.